Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kumpulan kami akan membentangkan tentang stesen janakuasa angin. Okey, bersama saya Ali Farhan, saya akan menerangkan introduksi. Setiap 24 jam, angin akan menghasilkan tenaga kinetik yang mencukupi untuk menghasilkan kira-kira 35 kali lebih banyak elektrik daripada yang digunakan manusia setiap hari. Okey. Bukan macam arang batu atau minyak. Semua ni boleh diperbaharui sepenuhnya setiap hari. Prinsip asas tenaga angin ni adalah serangkai layar atau bilah yang dipasang di sekitar rotor menangkap angin dan menukarkan tenaga kinetik menjadi tenaga elektrik. Kemudian kincir angin tradisional dia menggunakan tenaga putaran untuk mengisar gandum atau mengepam air. Tetapi dalam turbin angin yang moden sekarang ni menjadikan generator yang menghasilkan elektrik. Penukaran ni dari angin ke tenaga putaran kepada elektrik telah menentukan turbin angin sejak penemuannya pada abad ke-19. Faktor utama dia yang mempengaruhi penghasilan tenaga elektrik angin daripada angin ni ukuran dan orientasi bilah. Yang ni penting. Turbin angin ni boleh dirancang dengan pemutaran yang pada paksi menegak atau mendatar, macam dalam gambar ni. Kemudian contoh untuk turbin paksi menegak, kelebihan dia dapat mengambil angin yang datang dari arah mana-mana saja. Tapi kekurangan dia kecekapan yang lebih rendah daripada pemutar paksi mendatar. Untuk turbin paksi mendatar pula, dia dapat menangkap kekuatan angin dengan mengesan arah angin dan berpusing menghadapnya. Contoh kalau dia kipas dia terbalik, dia angin main belah belakang dia akan pusing. Untuk orientasi pemutar luar pula, dia bilah tu sendiri perlu dibentuk untuk memaksimumkan kecekapan walaupun reka bentuk awal dia gunakan bilah rata. Zaman moden sekarang ni dia perlukan bentuk melengkung macam kapal terbang punya sayap. Tapi kekurangan janakuasa angin ni, dia sebilangan orang dia rasakan yang turbin ni dia mengganggu pandangan semula jadi. Sebab kebanyakan turbin ni kan dia duduk macam atas bukit, kawasan-kawasan yang tinggi, yang angin senang ni kan. Lepas tu dia banyak, so dia macam tak sedap mata memandang. Lepas tu dia kesediaan tenaga angin ni dia sekejap-kejap boleh menyalurkan penyatuan ke dalam grid elektrik. Tapi kelebihan janakuasa angin ni pula, dia turbin angin ni telah menghasilkan tenaga angin sebagai sumber yang paling cekap dan murah berbanding sumber lestari yang lain. Kalau dibandingkan dengan contoh gas, bioman, nuklear, air semua, solar tu, angin ni yang paling murah, macam ditunjukkan dalam jadual ni lah. Itu saja. Terima kasih kepada Ali Farhan. Sekarang saya ingin membentangkan tentang komponen dalaman kincir angin. Komponen pertama ialah kipas kincir angin. Sudut setiap bilah kipas kincir angin boleh diubah mengikut cuaca atau kekuatan angin. Komponen seterusnya ialah gearbox. Sebelum ditukarkan kepada tenaga elektrik, gearbox akan meningkatkan dan mengurangkan kelajuan putaran dengan menggunakan beberapa gear untuk mengelakkan kerosakan seperti kelajuan yang berlebihan. Seterusnya, penyukat arah angin dan halaju. Penyukat arah angin atau halaju menentukan arah kincir angin untuk mengelakkan kerosakan dengan menggunakan mesin yoin, seperti menukarkan arah muka hadapan kincir angin. Akhir sekali, komponen step up transformer. Tenaga kinetik akan ditukarkan kepada tenaga elektrik melalui proses step up transformer dan disalurkan kepada bahagian simpanan tenaga. Itu sahaja. Saya akan bagi kepada Ali Farhan untuk menerangkan dengan lebih teliti lagi tentang kincir angin. Assalamualaikum, saya Ali Farhan. Saya akan terangkan sedikit sebanyak tentang sumber tenaga angin. Firstly, macam semua orang tahu, tenaga angin ni dia menggunakan kincir angin lah. Lepas tu angin ni dia akan memutarkan bilah
bila aerodinamik yang ada dekat kincir tu, dan bila tu dia bersambung dengan kotak gear dan aci utama turbin. Dekat turbin tu juga ada brake. Sistem brake ni lah yang akan mengawal kelajuan putaran turbin tu. Kemudian sistem ni juga dia bersambung dengan pejana yang berfungsi sebagai peranti untuk tukarkan tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik. Tenaga mekanikal ni dia dapat daripada hasil putaran kincir angin. Tapi tenaga elektrik ni dia akan disimpan dalam bateri simpanan dulu. Tujuan dia untuk stabilkan volten keluaran tenaga elektrik lah. Last dia ada satu komponen namanya inverter ataupun penyongsang. Dia digunakan untuk menukar bentuk gelombang arus terus kepada gelombang arus ulang alik.